Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul aghairallahi attakhizu waliyan fatiris samawati wal ardh." Adakah kamu nak mengambil Tuhan yang lain menjadi kekasih kamu, menjadi wali bagi kamu? Sedangkan Allah yang menciptakan 7 tala langit dan 7 tala bumi. Siapa lagi yang boleh buat seperti langit dan bumi? Allah sebut dalam ayat, "Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh." Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh. Tuhan kamu yang bernama Allah yang menciptakan 7 tala langit dan 7 tala bumi. Kamu nak disebut hal lain? Mu nak disebut makhluk lain? Mu nak disebut patung yang kamu ciptakan, kamu buat itu. Kamu nak semua pangkat, kamu nak semua jawatan, kamu nak semua duit, kamu nak semua anak. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Katakanlah Muhammad, sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara mara kamu, suami isteri kamu, adik-beradik kamu, harta yang kamu kumpul, perniagaan yang kamu takut rugi, rumah yang kamu sayangi, sekiranya kamu kasih lebih daripada Allah, Rasul dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu saat akan datang bala Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Qul aghairallahi attakhiz waliyan fatiris samawati wal ardh wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dan dialah yang memberi makan, bukan diberi makan. Allah yang memberi rezeki kepada kita, bukan kita beri rezeki kepada Tuhan. Kalau sebut bak makan, zahir makan, kita bagi makan kepada Tuhan. Nah, seperti orang ambil buah limau letak ke Tuhan mereka. Dulu buah limau betul, sekarang buah limau plastik pula. Sebab kalau limau betul asyik kena curi. Taklah limau plastik. Tuhan pun boleh tipu. Allah Subhanahu wa taala wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah memberi rezeki kepada kita, memberi makan kepada kita. Bukan kita yang memberi makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah, aku ini diperintah supaya menjadi orang yang pertama yang menyerah diri, dan janganlah engkau jadi daripada orang-orang musyrikin. Jadi kita tak nak ada Tuhan lain. Oh, panggil apa? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kita letak ibu bapa, anak, adik-beradik, isteri, kaum kerabat, harta yang kita sebut 8 tadi, siapa dia lagi? Kuasa kita, perniagaan kita, rumah kita melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala, bermakna kita telah syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah syirik. Menduakan Allah lah. Menduakan Allah syirik. Menduakan isteri harus. Tak wajib kahwin dua. Tapi kalau dah ada tu, hadap je lah. Kalau tua-tua berani, silalah. Saya pun berani juga. Gitu deh. Tak ada apa, tak ada masalah. Ada. Tuan-tuan mampu, sila. Takut tuan-tuan tak mampu ya. Jadi bermaknanya bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut ini makam walak ni makam yang kita letak bahawa tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, makam walak. Hanya Allah semata-mata, tak ada benda lain. La ilaha illallah. Nafi dulu segala Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nafi dulu makhluk-makhluk yang lain itu sebagai Tuhan. Itu semua makhluk. Masih wallahu wa huwa makhluqi, selain daripada Allah semuanya makhluk. Nak jadi Tuhan apa? Nak jadi Tuhan apa? Mu nak jadi Tuhan, mu apa sakit, mu apa pening, mu apa segabuk. Mu nak jadi Tuhan apa?
Mu pemakan, Allah yang bagi rezeki kamu. Allah memberi rezeki kepada kita. Kita bukan boleh bagi rezeki kepada Tuhan. Allah beri makan kepada kita. Kita tak boleh beri makan kepada Allah. Allah beri kenyang kepada kita. Kita tak boleh beri kenyang kepada Allah. Nah, Allah Maha Kaya. Kalau mu kata mu kaya, Allah lagi kaya. Esok kita masuk syurga, tuan-tuan, tanah dalam syurga tu emas belaka. Emas. Lah kita masuk-masuk tengok, Allah lamah ni lah, aku berebut dulu atas dunia. Rupa jadi tanah. Lagu mana syurga tu, wallahu alam. Nah, pokok pisang, kita makan pisang. Ada buahan dalam syurga, muz. Ada buahan dalam syurga, ialah di antaranya pisang. Tapi orang kita pisang tu dia letak hari Jumaat. Nak suruh kita makan free hari Jumaat. Tak apalah, alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya ada orang buat kerja yang begitu. Kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Kalau kita boleh buat, alhamdulillah, tuan-tuan letaklah nasi lemak ke ni sebelum sembahyang Jumaat tu. Tapi janganlah pula sudah makan tuan-tuan isap rokok. Saya tak berkenan. Saya tak berkenan sungguh isap rokok. Isap rokok ni baik ke tak baik? Baik. Kalau tuan-tuan kata baik, saya syorkan tuan-tuan malam ni beli beberapa buku bagi kepada isteri dan anak-anak. Tadi kita balik rumah isap rokok dengan isteri kita, isap rokok, isteri isap rokok. Isteri buat bulat, kita buat anak panah. Isteri buat, kita buat anak panah. Okey sayang. Lepas tu habis rokok kita pergi minta dengan isteri pula. Yang ada rokok tak? Abang habis dah. Kalau tak ada dengan isteri, katalah abang, saya dah habis dah bang. Kalau kita minta dengan anak bongsu kita tu lah, dengan adik, adik ada rokok. Ini kita marah ke adik bukan main. Kau jangan isap rokok. Kau jangan isap rokok. Perang huduh, tak mengaji pun tak lagi, belajar pun tak lagi, perang huduh. Kalau dah marah ke anak gitu, serupalah perang huduh pun kita pun kena berhenti. Lebih baik kita berhenti tuan-tuan rokok ni. Tak ada manfaat dia ni, tak ada manfaat. Gambar di kotak rokok tu gambar siapa? Gambar amoy ke gambar asuh? Di kotak rokok. Gambar amoy ke gambar asuh? Tak ada gambar siapa-siapa. Gambar apa nama dia? Gambar Allahumma salli ala Muhammad. Gambar kanser mulut. Tapi kita pisah jugalah, moga bagai lama. Nah, kalau boleh berhentilah. Wallahu alam. Setakat tu dulu. Okey. Makam yang seterusnya makam doa. Makam doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalq wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin, kata Allah. Ingatlah kepunyaan Allah sahajalah sekalian makhluk dan segala titah perintahnya. Maknanya kita ni hak Tuhan. Tak ada satu pun hak milik individu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Nah, yang kau action sangat kenapa? Yang kau rasa sombong sangat mari ke dunia ni kenapa? Mentang-mentang kau boleh jadi presiden Amerika, boleh kuasai seluruh dunia, kau rasa kau hebat. Nah, itulah maksudnya. Nah, sedangkan kepunyaan Allah langit dengan bumi, tuan-tuan. Langit dan bumi ni kepunyaan dia, bukan setakat langit ya. Segala apa yang ada di langit, 7 petala langit, 7 petala bumi, ada segala yang bahasa orang Kelantan panggil mok nikah lah. Adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat apa tu kita baca tu? Ayat kursi kan? Kepunyaan Allah. Allah lahul khalq wal amr. Ingatlah kepunyaan Allah sajalah sekalian makhluk dan segala titah perintah Allah. Mana makhluk? Masih wallah wa huwa makhluk, selain daripada Allah semuanya makhluk. Mana punyaan dia belaka lah, milik dia lah. Kita ni milik Allah, ikut Allah nak buat apa pun. Asalkan Allah titahkan pada kita apa pun titah, kita kena buat. Allah titah apa semaya. Allah suruh belajar ilmu. Allah suruh belajar ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun
liyatafaqahu fid din. Ada, tidak semua orang kena pergi perang belaka tuan-tuan. Ada juga beberapa puak, beberapa kaum pergi belajar agama. Tuntut ilmu. Tuntut ilmu, sebab tuntut ilmu ni adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu ni wajib bagi orang muslim. Ada orang suka beribadah tapi tak suka menuntut ilmu. Itu sembahyang tak betul. Buat ibadat tak betul. Tuntut ilmu tak nak. Sebab tu orang mengaji agama ni, orang mengaji ilmu, dia ada ilmu, dia buat ibadat ringan sebab dia ada ilmu. Macam kita tengok orang sembahyang Akbar, bismillah, payuh, letih. Kita orang sebelah dia pun letih. Allah, letih. Kita letih. Berat nampak dia sembahyang. At-tahiyatul mubarakah. Sepuk letih tuan. Pada at-tahiyatul mubarakah tu. Kalau dia bercakap biasa, ini nampak macam letih, sangat letih. Kalau ada agama jadi senang, mudah, sahlan. Nah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ringan. Alhamdulillah. Saya adalah semaya dekat sebelah saya tu, lagu tu. Allah, kita nak sebelah nak habis tahiyat nak tegur dia. Tahiyatlah. Kita pula jadi letih. Jadi mudah. Sebab tu orang mengaji agama tu mudah. Kita buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana perintah Allah kita laksanakan, kita ikutlah. Sebab siapa suruh? Allah yang suruh. Bila perintah Allah kita tak buat, kita ingkari, boleh jadi dua sebab. Pertama, kita boleh jadi zalim pada diri sendiri, tidak mengikut perintah Allah. Yang kedua, kita menjadi kafir seperti mana iblis laknatullahi alaihi. Ada Allah perintahkan supaya wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat perintah. Nah, semua malaikat sujud belaka pada Nabi Adam. Semua sujud illa iblis. Iblis yang tak nak sujud. Aba wastakbar. Dia tak nak dan dia sombong. Allah suruh dia sombong lagi, tak nak sujud lagi, semayang lah. Semayang buat apa? Ada. Baiklah ke masjid. Masjid buat apa? Baik. Sama je ke masjid pun, perang auduh juga pokok di masjid pun. Dia ni. Baik, aku duduk pada kopi, kedai mamak, karaoke, disco dan sebagainya. Nah, degil, tak mau sujud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wastakbar wa kana minal kafirin. Masalahnya jadi kafir tu. Iblis ada sebut daripada tuan-tuan dulu, dia nama Azazel, dia beribadah kepada Allah 80,000 tahun. Beribadah kepada Allah. Sekali Allah suruh dia sujud, dia tak nak. Terbatal habis amalan-amalan 80,000 tahun itu. Kerana dia menjadi kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Perintah Allah jangan main. Perintah Allah kita buat. Asal-gapa Allah sebut dalam Quran, dalam hadis, ada dalam Quran, kita kena buat. Tak boleh kita nak main, tak boleh, berat. Enggak, supaya Allah sebut tentang az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina lelaki, kedua-dua kena rotan 100 kali. Siapa suruh rotan? Siapa suruh rotan? Allah. Bila Allah suruh rotan, kalau kita kata talih 100, mampu anak orang lagu 100. Tak pada dia berzina, nak macam iya gila lapar. Apa mengkecek gini ni? Mengingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma rotan 100 tu mengikut syariat, mengikut Allah, bukan mengikut nafsu kita. Rotan sapan total memang lembek orang tu. Ada kaedah-kaedah dia rotan syariat ni, rotan syariat ni kita kena belajarlah. Tu yang penting belajar, tu yang penting duduk dalam majlis ilmu, baru kita tahu rotan lagu mana 100 ni. Tak boleh rotan gini, dia kena gini, nak berakat, nak panjang mana rotan, besar mana rotan. Tak boleh main-main.
Kena pakai baju, tak boleh tak pakai baju. Kau kata terbiak kulit dia, berhenti. Mu zalim, mu buat kapang itu. Mu dendam dengan orang. Tak boleh. Itu ikut syariat. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan satu syariat, satu undang-undang dan peraturan, kata Allah. Muhammad dan penganut kamu kena ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mengikut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Nak mari buat benda ni kena mengaji agama. Tak boleh duduk rumah. Tak boleh berasa pandai, aku pandai dah, aku boleh sebab. Tak boleh, dia kena mengaji. Sebab tu Tuhan Nabi kata wajib belajar ilmu. Kun aliman, nak jadi orang alim. Au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Au mustami'an, orang yang mendengar atau orang yang mendengar ilmu. Au muhibban. Kalau tak boleh tiga-tiga tadi, cintailah ke golongan yang ketiga-tiga, aku tak apa dah. Ada. Kalau mu tak ada sangat lagi ngaji, kamu jadi golongan yang ketiga, mencintai ketiga-tiga golongan itu pun tak apa dah. Wala takun khamisan fatahlik, jangan jadi orang yang kelima yang duduk saja di rumah, belajar dak gapo dak, tapi berasa pandai adalah agama. Lepas tu bila kita bercakap, dia cakap musyawarah kepada agama ni, aku dak kah? Sudah, dia rasa gitu pula. Tapi apa yang dia buat itu menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Menentang Allah. Jadi balik pada perbincangan kita tadi, makam doa tadi, nak sebutnya bahawa kepunyaan Allah sahajalah sekalian makhluk dan segala titah perintahnya. Maha berkat Allah Rabbul Alamin, serukanlah Tuhan kamu dengan terang dan sunyi. Kerana sesungguhnya dia tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dalam doa ini dia kena ada khauf, dia kena raja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia kena baca doa gitu. Rabbana zalamna. Tak boleh. Biar ada perasaan takut dengan Tuhan, mengharapkan sesuatu dengan Allah, merendahkan diri. Kerana Allah bersifat dengan sifat apa? As-Samad. Allahus Samad. Allah tepat mendengar, tepat dengar kita merintih, tepat dengar kita merayu, tepat dengar kita mengadu. Kita nak mengadu dengan Allah, kita mengadu di bumi, dengar di langit. Allahus Samad. Mau cerita ke Allah. Imam Ibn Taymiyah bila dia menghadapi satu-satu kepayahan dan kesulitan, dia istighfar kepada Allah 1000 kali, tuan. Astaghfirullahalazim, 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 1000 kali. Akhirnya Allah dengar bisikan istighfar dia itu. Allah selesaikan masalah dia. Selesaikan masalah. Sebab tu kita dalam doa ni, benda yang paling besar minta, hapus dosa dia. Bila dosa kita tak ada, baru kita boleh minta benda-benda yang lain. Ni duk minta nak jadi kaya, nak minta nak jadi ni, minta nak tu, minta nak ni, tapi dosa kita tidak pernah minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada musibah apa-apa, baru kita berdoa dengan Tuhan. Belum ada, tak kena musibah, tak ada rasa apa-apa, rasa tenang apa, tak berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata yang paling hebat di sisi Allah, paling tajam. Ad-doa silahul mu'min, senjata bagi orang mukmin. Doa. Sebab tu Nabi SAW berdoa 24 jam sehari semalam. Doa Nabi, tengok. Kita bangun tidur, doa dah. Kita bangun tidur. Lepas tu kita bangun, alhamdulillah, rasa lega, apa semua, pergi bilik air, masuk bilik air, baca doa dah. Keluar bilik air, baca doa dah. Nak pakai baju, nak semayang tahajud malam, tengok muka di cermin, doa dah. Nak pakai baju, doa dah. Buat tak buat nombor 2. Tak, doa tu doa. Pakai baju, doa dah. Sudah semayang, doa dah. Semayang tu sendiri doa. Allah lah, banyak yang makam doa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Doalah kamu kepada aku nak perkenan. Doa. Maknanya kalau orang tak berdoa, berdosa. Kita tak berdoa, kita berdosa. Maka kita berdoa. Kenapa? Cuma bila masa doa,
yang mustajab, itu ada masa-masa yang terlimpah pada semayang. Ada di pada Arafah, pada 10 Zulhijjah. Pada Arafah ni, pada 10 Zulhijjah. Doa masa tawaf, doa masa dia Hajarul Aswad, doa di belakang pintu Kaabah. Nah, doa musafir, doa hari Jumaat, doa ketika dizalimi, doa. Nah, doa selepas menyelesaikan sesuatu ibadah, doa. Hidup kita dengan doa. Kita buat tak buat. Padahal Nabi dah ajar kepada kita, wasiat dia benda-benda doa-doa. Ada. Tapi doalah dengan cara yang baik. Bukannya cara bertepik-tepik, meraung-raung, melalak-lalak. Ada doa dengan cara yang memang kita mengharapkan Allah menerima doa kita. Jangan sampai Allah tolak doa kita. Nah, kita berharap supaya Allah menerima doa kita. Tuan-tuan, doa ni dia lebih tajam tahu daripada mata pedang. Saya dah sebut dah tadi. Kalau kena doa, mustajab Allah. Nah, kalau orang tu jahat, tak bangunlah dia. Ada je Allah akan bagi kepada dia. Kalau dia orang jahat. Tetapi doa yang saya paling suka ialah doa meminta ampun dosa dengan Tuhan. Macam kita semayang, doa. Sebab tu dalam semayang ni ada macam-macam pun. Ada doa, ada istighfar, ada tahiyat, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil, ada takdis. Nah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa. Sebab tu jangan dulu baca cepat. Ada orang saya pernah dengar Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Tak tahu apa satu. Molek-molek. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada. Doa. Ni enggak Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini. Saudara tak boleh gitu. Nah, habis itu. Dan jangan melampaui batas. Melampaui batas ni maknanya tadilah buat doa dengan cara yang tidak betul lah. Jangan berdoa dalam perkara-perkara yang mungkar. Jangan berdoa kepada perkara-perkara yang kurafat. Di kubur nu di Melaka tu, pulau besar. Nah, dia ada kubur besar situ dah. Tempat kurafat. Kalau saya pergi ke pulau besar, tuan-tuan tengok Allah, ramai orang buat amalan-amalan kurafat. Tak tahulah sekarang ni tak tahulah. Dulu masa saya pergi. Beberapa tahun yang lalu saya pergi pulau besar. Tempat kurafat. Nah, doa tapi doa yang kurafat lah, doa yang tidak betul lah. Jangan doa benda yang maksiat, jangan. Okey. Dalam makam ibadah pula. Dalam makam ibadah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un." Kenapakah aku tidak beribadah kepada Tuhan yang menciptakan aku dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah apa tu? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Surah Fatihah ke surah apa? Surah Yasin. Ingat ke Fatihah. Mana tahu takut tuan-tuan kata ya Fatihah juga nyanyi ada. Surah Yasin. Surah Yasin rupanya. Jangan Fatihah. Saya lagi tanya lagu tu je. Mari ayat mana-mana je saya rasa tuan-tuan ingat, saya tanya surah Fatihah ke surah apa tu? Kita ingat alhamdulillah. Maknanya adalah beberapa dalam otak kita tu teringat surah. Jangan main-main. Tak ada orang kadang-kadang baca dia tak ingat surah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surah apa? Tak ingat surah. Surah apa dah? Surah Al-'Asr. Mana? Tabat yada Abi Lahab bin Watab. Surah apa? Surah Abi Lahab. Boleh jugalah. Boleh lah. Bila kita sebut Tabat yada Abi Lahab di surat Abu Lahab boleh lah. Ada surat Tabat. Sebab apa tuan tu surat Tabat? Sedangkan saudara Nabi tu jangan main-main. Darah daging Nabi.
Lepas tu kalau orang mari cerita, dia ni darah daging Nabi, tengok dulu semaya kodok. Darah daging Nabi apa je ni tak semaya ni? Ni bukan ikut Nabi, ni ikut Abu Lahab ni. Ada keturunan Nabi, ni keturunan Nabi, memanglah keturunan Nabi. Abu Lahab keturunan Nabi. Jenis tak semaya, jenis tak tutup aurat. Ada, mari dia cerita, saya keturunan Rasulullah tapi aurat pun tak pakai. Pakai baju pun seksi. Orang perempuan. Kok ni pula pakai gelang beruk tu. Besar dah. Keturunan Nabi apa lagu tu? Keturunan Nabi, dia warak. Nah, saya keturunan Nabi tapi malah lah cerita tuan-tuan. Nah, kita keturunan Nabi Adam. Susah apa ni? Keturunan Nabi. Kalau nak cerita keturunan Nabi ni, ya pentingnya wama apa inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada? Jadi ini surah Yasin. Kenapa? Dia kata, kenapa aku tidak beribadah kepada Tuhan yang menciptakan aku? Ya aku nak pergi beribadah kepada makhluk lain tu kenapa? Ada. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Aku yang menciptakan manusia. Yang kau nak pergi beribadah kepada orang lain tu kenapa? Yang kau nak beribadah kepada Murugan. Tak tahu Murugan siapa? Betul lalu batu kih tu, duduk diri tu, khomah tu. Siapa buat dia? Orang buat dia, letak sadur emas lapo semua dia. Panah pula betul je, hujan pula betul je. Itu tidak nak menghina, nak sebut tuan-tuan. Yang kau nak beribadah kepada makhluk yang kau ciptakan. Kita beribadah kepada Tuhan yang menciptakan kita dan seluruh makhluk di bumi Allah Subhanahu wa taala, di alam maya Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan beribadah main-main. Atau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita buat kerana Tuhan. Bukan kerana makhluk lain, tidak. Nah, ada. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Tuhan tu. Kalau dah tahu kembali kepada Tuhan, mengapa kau tak nak sembahyang? Mengapa kau tak nak belajar ilmu? Kenapa kau tak nak mari ke masjid? Tuan-tuan semua ni akan mati belaka. Dengan saya cuma cepat dengan lambat. Tuan-tuan dulu saya kemudian mati. Tu je. Sebab tuan-tuan orang tua dah, saya orang muda lagi. Matilah orang tua dulu. Mati dia tak kira muda tua tuan-tuan. Ada cukup waktu tempoh matilah. Orang main futsal dulu, seorang artis duk main futsal, mati kabu baru dulu. Berapa ramai kita tengok orang main bola, exercise lah supaya kita tidak kolesterol tak ada apa. Dia main bola, mati. Orang yang semayang kena semayang sujud, mati. Orang buat maksiat, mati. Bawa kereta laju. Ada kawan saya dulu, siapa nama ustaz, apa nama dia, balik ke Terengganu tu. Dia aksiden. Saya ingat gini cerita dia. Ustaz Najib Ali nama dia, kalau tidak silap saya. Dia aksiden, pernah dia aksiden kereta dia jadi bulat, tapi dia keluar okey, tak luka sikit. Maknanya aksiden tidak semestinya mati. Tapi biasa kalau aksiden tu mati. Kalau macam tu. Tapi ada ramai aksiden tak mati. Putus kaki. Dekat rumah saya baru ni aksiden, putus kaki. Dia tak lawan, lepas dengan lori macam mana, tak putus kaki. Ada putus kaki, gitulah. Kesian isteri dia luka jugalah. Tak mati. Sebab masa belum mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada kita, kita tak boleh nak cepat, tak boleh nak lambat. Tuhan nanti dulu. Ada, Tuhan matilah aku sekarang, aku dah boring sangat hidup ni. Tak mati. Kau nak mati cepat, kau kena bunuh diri. Bunuh diri tak ada iman, tak masuk syurga, kekal abadi, duduk dalam neraka Allah. Nah, cuma bila kita tak tahu bila tu mati, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, maka persediaan kita ialah dengan ilmu kita, dengan akidah kita yang tulus dan kudus ini, yang jazam, yang tidak berubah-ubah, yang tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Nah, benda ni benda yang menentukan kita ke syurga atau ke neraka. Kalau kita akidah tak betul, neraka tuan-tuan. Kalau kita akidah betul, semayang kita pun hanya setakat semayang fardu
puasa bulan Ramadan je, sunat-sunat pun kita tak buat, kita boleh masuk syurga? Ada Nu'man bin Qawqil bertemu dengan Nabi. Ara'aita iza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika syai' adkhulul jannah? Qala na'am, kata Nabi. Apa pandangan kamu ya Rasulullah? Aku semayang 5 waktu sehari semalam. Aku berpuasa dalam bulan Ramadan sahaja. Aku berpuasa dalam bulan Ramadan sahaja. Aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Aku tidak menambah sesuatu, melainkan itulah yang aku buat. Adakah aku boleh masuk syurga? Kata Nabi, qala na'am. Semayang 5 waktu, tak semayang sunat, ba'diyah, qabliyah, dah. Gitulah sepahaman kita. Tak semayang tahajud macam kita, tak semayang duha macam kita. Sahabat Nabi, adakah aku boleh masuk syurga? Qala na'am. Tapi kalau rosak akidah, mutuk lebah, mutuk imam, tuk Bilal, tuk Siak, tuk mudin sekali, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala kalau kita rosak akidah. Tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada Nabi, tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu dijadikan seperti duk mari-marah. Orang bulan Ramadan ni nak solat tarawih, tak payahlah tazkirah. Allah serabut perut dah puak-puak ni, Ramadan pun tazkirah juga. Sepatut Ramadan ni tak payahlah tazkirah. Ya aku tak mari bulan lain tu sebab tazkirah. Aku ingat ke Ramadan aku mari ni tak ada tazkirah. Ada juga tazkirah. Apa ni AJK ni? Tazkirah ni wajib tau, wajib. Belajar ilmu ni wajib, sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang pertama sekali ialah belajar ilmu. Nabi kumpul 40 orang sahabat di rumah Al-Arkam, Ibnu Al-Arkam. Nabi ajar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam istilah belajar ilmu. Nabi ajarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan terpilih. Berapa ramai lagi orang mau semaya jemaah tadi yang tidak duduk dalam majlis ilmu, tapi tuan-tuan berapa ramai tuan-tuan semaya yang tuan-tuan semaya jemaah tapi mampu duduk dalam majlis ilmu. Sebab Allah pilih. Allah pilih. Kadang-kadang kita, supaya kita ni lah, kita ni Allah sibuknya, tak ada nak baca Quran. Dan tak pernah doa, ya Allah berilah ruang kepada aku seketika untuk aku membaca Quran. Allah pilih kita ni jadi sibuk je, sibuk sampai Quran pun tak baca. Padahal masa Quran ada. Supaya masa sembahyang, Allah berilah aku masa sembahyang untuk sembahyang berjemaah, sembahyang di awal waktu, sembahyang dalam masjid. Ada je ruang, tuan-tuan. Ada je ruang. Tapi kalau kita tak mikir benda lagu tu, tak ada, Allah tak bagi. Sibuk nak sembahyang, Allah ada kerja. Nak pergi, Allah tak ada lagi, tak siap lagi. Nak pergi, Allah nanti dulu lah. Last sekali masuk waktu lain, tak sembahyang. Nah. Subuh Quran, nak bawa ustaz. Ngatuk Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Aku kalau baca Quran mengatuk selalu. Tak pernah doa dengan Allah supaya ya Allah berilah aku ruang seketika untuk aku menatap ayat-ayat-Mu ya Allah. Sudah. Innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Tuan-tuan buatlah fajar ni sebelum subuh boleh, selepas subuh boleh. Ada waktu duha boleh kalau sibuk sangat. Waktu-waktu lain tu ada waktu kesempatan, sila. Ada waktu asar, sila. Waktu zuhur, sila. Apa? Tapi nak ambil sunnah Allah yang Allah sebut tadi, waktu fajar. Nah, waktu fajar. Tu dia. Jadi sebab kita akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan amal yang kita bawa. Kalau kita bawa amalan yang jahat, nerakalah jawapan dia. Melainkan rahmat Allah. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal baik sebesar zarah pun Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan, akan kira, akan hisab, akan timbang dan akan dibalas ke syurga. Amal jahat sebesar zarah juga akan diperlihatkan kepada kita nanti, dikira, ditimbang, dihisab dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmat Allah. Sebab kita masuk syurga bukan dengan sembahyang. Kita masuk syurga bukan dengan belajar ilmu. Kita masuk syurga bukan dengan berpuasa Ramadan.
Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah, kita kena sembahyang kerana Allah. Kita kena puasa kerana Allah. Kita kena belajar ilmu dan mengajar ilmu kerana Allah. Nah, jangan mari belajar atau mengajar kerana lain, bukan. Ada, tapi kerana Allah. Kalau Allah bagi kredit pahala kepada kita. Tapi kalau kerana lain, Allah tak bagi pahala. Esok di akhirat mungkin nak minta pahala dengan orang lain lah. Mungkin minta pahala dengan dia. Lah dia pun minta pahala dengan Tuhan. Nak minta pahala dengan dia. Dia pun tak boleh bagi apa-apa. Habis tu, kenapa yang kau sembah orang lain? Tidak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yang boleh memberi pahala kepada kamu. Aku yang boleh masukkan kamu ke dalam syurga. Aku yang boleh masukkan kamu ke dalam neraka. Aku yang boleh mengampunkan segala dosa kamu. Yang kau pergi minta dengan orang lain itu kenapa? Nah, begitu persoalan dia. Ada. Sebab kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga firman Allah seterusnya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Hei manusia sekalian, beribadahlah kamu kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu. Beribadahlah kamu kepada Tuhan yang menjadikan kamu itu. Kok kita siapa jadikan? Allah lah. Duduk dalam perut mak tu sebagai menumpang. Ya, syarat dia nak jadi manusia, kena ada rahim, duduk dalam rahim. Nah, Allah sebab tu Allah bagi orang perempuan ni ada satu malaikat khusus di dalam rahim dia. Ada, kita tak ada rahim. Yang kita ada rahim Nur, rahim Ma'ruf, rahim Ghazali. Yang kita ada rahim. Ada, Allah bagi orang perempuan, kamu ada rahim. Tapi kalau kamu seorang-seorang tak boleh. Jangan seperti Siti Maryam, ibu kepada Nabi Isa. Itu kerja Allah, itu kehendak Allah. Tak ada puak pun tak apalah. Nanti jangan pula tuan-tuan kata, oh bagus budak tu. Saya kenal lah budak perempuan tu, baguslah. Tak keluar ke mana-mana, mengandung. Tiba-tiba mengandung. Kita pun jadi pertahan. Bapa mengandung. Dia tak keluar, aku kenal lah budak tu. Nah, kita pertahan habis-habisan. Padahal sebenarnya tuan-tuan, ada bewok-bewok yang merata atas budak tu. Nah, kita kenal je, kita tak tahu. Sebab ni serupa Siti Maryam ni, tak ada pok ni. Dok tu Siti Maryam dia Allah pilih. Tak ada pok tu. Cukup seorang itulah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah buktikan tanpa siapa-siapa Allah boleh jadikan. Nah, boleh jadikan Isa dalam perut ibunya. Nah, kalau ada orang lon ni mesti ada bewok-bewok yang panjat perut, yang berzina dan sebagainya. Ada. Allah jadikan Nabi Isa. Nah, jadi mengapa yang kau nak beribadah kepada Tuhan yang telah menjadi? Kalau kamu nak beribadah kepada makhluk lain, mengapa kamu nak beribadah kepada makhluk lain sedangkan Tuhan yang menjadikan kamu yang sepatutnya kamu beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kejadikan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa? Apa? Ya kita tak boleh bagi masa untuk kita sembahyang berjemaah. Sebab apa? Sebab apa? Alasan apa? Sebab tu kita minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak sembahyang berjemaah setiap waktu, ya Allah. Kalau tak ada sangat tu, biarlah, tak apalah. Tapi mesti kita wakafkan diri kita sembahyang berjemaah. Dalam masjid belajar pula ilmu. Nah, kita ada surau, kita ada ustaz, panggil ustaz mari ngajar, mari ustaz ngajar. Nah, panggil mari, saya tukang ngaji. Jangan mari ustaz seorang, tuan-tuan tak ada. Nah, saya pernah mengajar di satu bank lama ni, Shah Alam. Mengajarlah saya ke tengah hari. Dia sambut saya. Lepas tu saya tunggulah ke satu suku, tak ada orang lagi. Dia ada seorang dia ada. Last sekali dia kata, ustaz ngajar ustaz, saya seorang tak apalah, macam mana? Saya kata, entah seorang tak payahlah dah. Ustaz kena ngajar. Saya pun mengajar. Dia menguap. Lama-lama dia tidur. Aku nak ngajar siapa? Aku pun berhentilah. Saya berhenti.
Bila berhenti tengok dia tidur, saya pun nguak. Masa saya nguak, dia bangun. Dia tanya, "Ustaz mengantuk?" "Tak mengantuk apa? Kau tidur." Kebarang. Ada. Kebetulan nak takdir Tuhan macam mana kita menguak, dia sedar. Dia tanya kita tak mengantuk ke? Dia tidur, dia tak sedar. Aku nak ceramah siapa? Lama-lama saya berhenti kelas tu pun. Berhenti. Lepas tu dia panggil balik. Saya minta jaminan dia. Boleh saya pergi ngajar balik, tapi orang ramai. 4-5 orang pun tak apa kata. Saya tanya, "Band ni berapa ramai orang Melayu?" "Oh, ramai, beratus orang," dia kata orang Melayu. Hak mari 5-6 orang tu. Lah ni ramai sikit 20 orang. Syalam. Malahlah sebut bandnya. Adalah 20 orang, tu kurang-kurang tolak bagi gitu lah. Ada. Tapi saya cakap jangan sampai tinggal seorang. Saya tak mari dah. Ada. Esok aku tuntut di akhirat nanti. Ada. Dalam hari tidur pula. Tidur tua-tua, tidur tempat yang paling sedap sekali mana? Surau. Tak payah baring, tak payah belunjuk, selo tidur. Syuk. Sebab tu tua-tua suka tidur. Orang menyandar dini tak tidur, dia tak menyandar boleh tidur. Ke depan. Ada. Sedap kata kau orang, kena kat aku lagu tu juga. Tapi sedap tidur yang paling sedap sekali dia. Sedap sekali tidur. Okey, habis. Dan yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Maknanya tu kata gini. Hei manusia sekalian, beribadahlah kamu kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dan sebelum kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Menjadikan kamu dan orang yang sebelum kamu, aku jadi doh kata Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, bertakwa. Dah ibadah satu. Supaya puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk jalan sampai kepada takwa tadi dengan cara puasa. Jalan untuk sampai kepada takwa tadi dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah. Tuhan yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan. Bumi ni hamparan. Hampar. Tuan-tuan ingat tak zaman dulu kala-kala dulu, zaman saya kecil. Kecil ni umur berapa tak tahulah. Lah ni umur saya 22. Kali 2 plus 7. Ada plus 7 tu. Saya kecil-kecil di kampung dulu orang ngaji. Siapa kata bumi bulat? Kafir. Apa pula kafirnya? Ni dalil bukti bumi ni sebagai hamparan. Coba kau hampar. Kau hampar lah. Ada sebab tu dia. Bila hampar ni bumi ni tak boleh pergi ke hujung bumi. Jatuh nanti. Jatuh. Sebab sebagai hamparan. Sebenarnya Allah jadikan hamparan bagi kita bumi itu bulat. Kita berjalan atas bumi ni mudah. Nak jalan ke atas pun mudah, nak jalan ke bawah pun mudah, nak jalan atas air pun mudah. Sebab tempat berjalan kamu berjalan bukannya sebagai hamparan tu kak, sebagai tikar, sebagai kapek kak. Jalan hakir sekali tak ada kapek. Tengok kita tengok. Sebagai hamparan ni gigi tak ada kapek dah. Tapi bumi tak, dia bulat. Mugilah daripada sini, mugi ikut ni, dia akan ketemu sini juga. Sebagai hamparan untuk kamu mudah berjalan. Dan kita ni sebenarnya tuan-tuan, ya kita ngaji sains pun dia. Bumi yang bulat, bumi yang bergerak, bukan matahari yang bergerak. Tapi Tuhan guna matahari jatuh, matahari naik. Supaya kita tak takut. Yang jatuh tu matahari, yang naik tu matahari. Yang aku ni duduk sini je lah. Malam siang. Sedangkan hakikatnya kita tu bergerak. Lah ni kita duduk di bawah ni. Bawah. Jatuh berat lah. Kita duduk berasa bawah kan kita jatuh lah dia. Dia benda bulat macam. Dia benda bulat macam. Sekarang ni matahari cerah lah. Cerah lah. Kita duduk bawah ni. Jatuh tu jatuh. Jatuh apa? Jalan okey je. Sebab tu kita jalan atas hamparan. Ada. Ini kerja Allah untuk bagi kita kesenangan. Tapi ayat ala rabbikuma tukadziban. Hak mana lagi yang kamu nak dusta wahai manusia dan jin kepada Allah?
Hak mana lagi? Yang kamu sombong sangat tak beribadah kepada Allah, yang kamu sombong sangat dengan Allah, yang tak nak ke masjid, tak nak ke surau. Kamu sombong sangat dengan Allah, kamu tak nak belajar ilmu. Kamu sombong dengan Allah yang kamu tak nak berzikir, berwirid, bertakbir, bertahmid kepada Allah. Kenapa? Untuk siapa? Ada. Untuk siapa? Ini mas. Nah, dia Tuhan kata fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebahagian ke syurga dan sebahagian lagi ke neraka. Orang yang ingat Allah ke syurga, orang yang lupa Allah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan langit sebagai binaan. Langit duduk atas. Dia sebagai binaan. Kita naik ke atas pun tak jumpa langit. Ya jumpa dengan langit ni Nabi. Nih, langit pertama dengan kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita nak naik ke bulan tuan-tuan, nak naik siapa bukan kita lah, kita tak naik. Kita mau naik dengan mimpi. Muzaffar nak naik ke bulan, bulan tu kita nampak, bulan tu kita nampak. Muzaffar nak naik ke bulan, pakai cermin, pakai baju, buat latihan berbulan-bulan, pusing sana, pusing sini, baru nak naik bulan, hak kita nampak. Nabi Muhammad tak ada kursus apa-apa pun. Naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, sampai aras Allah Subhanahu wa taala. Naik dengan baju-baju serba-serba, selipat-selipat, itulah Nabi naik. Tak payah pakai gapo-gapo naik terus sampai ke langit, temu dengan Allah Subhanahu wa taala, sujud dalam aras Allah Subhanahu wa taala, turun balik setelah menerima amanat Allah sembahyang. Balik cerita kat orang pula. Panggil pula di Mekah pagi esok, percaya tak aku percaya sebab apa percaya mu Al-Amin Muhammad, mu tak pernah menipu Muhammad, semua orang percaya. Tuan-tuan, kalau aku cakap ada rombongan orang nak menyerang ke Mekah ni di sebalik bukit ni, mu percaya ke tak? Percaya sebab apa? Sebab mu Muhammad, mu tidak pernah menipu. Kalau begitu tuan-tuan, malam tadi aku diisrakan daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa. Cerita kagum apa Muhammad ni? Tak apa lagi dah. Nah, pergi balik lalu. Aku naik dulu ke langit. Temu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi aku sembahyang 5 waktu. Aku turun sembahyang dengan ruh-ruh di Masjidil Aqsa. Itu sedap tuan-tuan. Sebab tu saya dua kali dah ke Masjidil Aqsa. Bulan sebelah baru ni saya ke Masjidil Aqsa. Ni bulan sebelah ni pula insya-Allah saya pergi sekali. Kalau tuan-tuan rasa berminat boleh kita pergi. Nah, kita pergi tu bukan saya saja pergi. Saya pergi tu atas dasar kita pergi membantu pelarian Syria di Mafraq Jordan. Dalam musim sejuk kita bawa, yang saya pergi bulan 11-12 baru ni, kita bawa 200,000 tuan-tuan derma daripada orang ramai. Ni saya pun nak kutip derma juga dah. Nak kutip derma juga. Dekat dalam bulan 9, bulan 10 tu kita nak kena kutip derma. Bulan 8 tu lagi kita nak buat. Kita nak cari banyak lagi dana-dana untuk kita pergi sana. Kita nak bawa pergi membantu orang sana-sana. Nah, pelarian Syria. Anak-anak yatim, armalah, janda-janda. Janda-janda comel-comel jangan main-main. Janda-janda Syria. Kalau kau berani, kau ambil. Aku takut. Nah, ambil. Kita pergi bantu mereka. Beli baju-baju mereka. Bantu tempat-tempat pelarian di kemah-kemah. Kita bagi makanan dan sebagainya. Ada. Tuan-tuan. Kita tengok Masjidil Aqsa, tempat Nabi, kiblat pertama orang Islam, kiblat pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh pergi ziarah Mekah, ziarah Madinah, ziarah Masjidil Aqsa. Nah, 4 masjid ada kelebihan dalam dunia. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa, keempat Masjid Quba. Masjid Quba ni kalau kita duduk di hotel atau di rumah kita pergi Masjid Quba, kita mendapat pahala 1 umrah. Ni 4 masjid lah. Kalau kita pergi masjid besi, dapat pahala ke apa? Sama je dengan tuan-tuan semayang dengan tuan-tuan ni. Tak ada kelebihan apa-apa pun. Ada 27 darjat sama je, tak ada beza pun. Ada sebab tempat tuan-tuan duduk lah ni dia panggil musalla. Luar tu orang panggil nama surau. Masjid pun tuan-tuan tu nama masjid. Ada tempat sembahyang orang panggil musalla.
Cuma nak menarahkan. Sebab tu kalau di Mesir tuan-tuan, tak ada nama surau-surau ni, tak ada. Semua masjid berlaku. Kalau macam ni masjid dah ni, ramai dah ni. Nah, saya duduk di Mesir, rumah flat. Flat dia ni lain lah, kalau nak sebut macam kita sini. Bawah rumah saya tu masjid. Rumah flat. Rumah flat besar mana sangat. Tapi tepat ada mihrabnya. Lepas tu adalah baris, tipak barisnya dalam tu. Ni. Hak ramanya luar. Jadi rumah saya masjid bau. Masjid universiti saya belakang tu. Masjid sebelah sana pula. Jadi saya duduk rumah tu dengin. Hak mana cepat semaya. Saya pergi hak mana cepat semaya. Saya dengar khutbah ni, saya pun turun. Nak pergi mana budak? Dia cakap orang Arab. Muka kita kecil, dia panggil budak lalu. Saya pergi masjid Mesir, bawa isteri, bawa anak-anak dah tuan-tuan. Ada. Masa tu umur saya 25, 27 lebih kurang. Saya pergi 26, 27 umur. Saya pergi bawa isteri, bawa anak-anak. Isteri yang pertama dan terakhir. Gitu. Jadi saya dah tengok mana cepat. Kadang-kadang saya dengar khutbah ni, saya pergi semayang situ, saya kata waktu cepat lagi orang ni lama. Kadang-kadang saya balik semayang daripada situ semayang jemaah, sini tak siap lagi khutbah. Gedeng baca khutbah dia. Tapi kita ni tak boleh. Tempat kita ni, kita mengikut mazhab kita, ada. Dia kira ada satu qaryah masjid. Tapi sekarang ni itunya ada surau taraf masjid. Boleh buat jemaah. Tapi surau lah. Itu pentadbiran lah. Biar je lah. Kita terima je lah. Tetapi sebenarnya tuan-tuan masuk dalam ni boleh. Tuan-tuan nak buat. Ni i'tikaf, tak ni i'tikaf, ikut terserah pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat, dapat pahala. Kalau tak buat, orang kata tak kata dapat pahala. Ada tempat musalla, muka kita semayang. Habis, saya tidak nak sebut sangat yang tu. Tapi nak sebutnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala buat langit sebagai binaan. Nabi Muhammad naik. Siapa kata? Saya cerita tadi. Bila siapa gitu Nabi Muhammad tanya, aku ni naik, aku ni Allah bagi semayang kepada kamu dengan 5 waktu. Orang yang pertama maki, melalak pak saudara dia. Pak saudara dia nama Abu Lahab. Tabbat ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Benar ni yang kau nak sebut pada kami? Nak suruh sembah Tuhan? Kerana dia sound gitu pada Nabi, Allah bagi apa dia kepada dia? Tabbat yada abi lahabim wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zatal hab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Rupanya jahat dia ni, bukan dia seorang, dia dengan bini dia pun sama-sama jahat. Sama-sama naik untuk menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tak hilang sampai bila dah tuan-tuan. Allah celakakan setiap orang yang baca tabbat yada abi lahab wa tab, celaka Abu Lahab. Celaka Abu Lahab. Sebab tu kita boleh celakakan orang apabila orang tu kufur dengan Allah. Bila orang tu lawan Allah habis-habisan. Boleh. Ketika Nabi sujud di Kaabah, AJK Masjidil Haram pada masa itu diketuai oleh Abu Jahal. Timbalan dia Abu Lahab. Timbalan Nazir dia Abu Lahab, Abu Jahal. Timbalan Nazir Abu Lahab. Puak-puak dia ni tengok Nabi duduk semaya depan Kaabah, ambil perunta dengan kulit letak atas belakang Nabi. Nabi sujud dengan Allah sambil menangis. Orang menyakiti hati aku ya Allah. Orang menyakiti hati aku. Nabi pun bangkit, sudah bangkit jatuh. Nabi doa, ya Allah ya Tuhan. Kalau kau nak hancur, kau nak celakakan mereka, kecelakakan mereka, kau bunuh, kau hancurkan mereka ya Allah. Kalau kau nak beri hidayah, kau beri hidayah kepada mereka ya Allah. Yang menyakiti hati aku. Akhir tuan-tuan, semua AJK Masjidil Haram pada masa itu mati belaka dalam peperangan, dibunuh oleh Nabi dan dibunuh oleh sahabat-sahabat Nabi dalam peperangan. Abu Lahab sendiri, Abu Jahal sendiri dan sebagainya. Ada yang selamat Abu Sufyan masuk. Dia kafir masuk Islam sebab Nabi berkahwin dengan anak dia. Ada. Tali nak cerita panjang ni Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj tuan-tuan kena bayar Isra Mi'raj. Faham? Tak faham sudah. Ada.
Cerita Isra Mi'raj dah lepas dah. Tapi Isra Mi'raj ni tak boleh cerita dia semua dah. Tuan-tuan, Isra Mi'raj ni, Isra dan Mi'raj Nabi, hak kita hidup lah ni daripada kesan daripada Isra dan Mi'raj lah. Jangan tuan-tuan cerita Isra Mi'raj ni, ni cerita Isra Mi'raj ni habis dah, ni nak mari puasa pula nuzul Quran. Isra Mi'raj kehidupan kita, hak hidup-hidup ni daripada kesan daripada Isra Mi'raj lah. Yang Nabi naik tengok neraka, syurga apa semua, amalan apa, orang duduk masuk dari neraka, amalan apa, hak masuk syurga orang lagu mana. Hak daripada Isra dan Mi'raj lah. Ada hak semayang kita ni, iaitu yang Allah asingkan, inna solati wa nusuki, sesungguhnya semayangku dan ibadahku. Sedangkan semayang ibadah semayang, tapi asingkan, nak beritahu pentingnya, maha pentingnya semayang. Nah, semayang. Kalau nak suruh cerita, bayaran Isra Mi'raj 5,000. Boleh Okey. Lagi kita tengok. Dan menurunkan air hujan daripada langit. Siapa menurunkan air hujan? Allah. Dan air hujan ini adalah rahsia-rahsia Allah. Hujan ni adalah rahsia Allah. Sebab tu bila turun hujan, Nabi ajar apa? Ajar doa. Apa doa dia? Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, Allah turunkan hujan biar manfaat. Nah, tapi turun hujan turun adalah rahsia Allah. Kita tak tahu hujan turun masa mana. Nah, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Rahsia Allah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. 5 perkara rahsia Allah dalam surah Al-Luqman, akhir surah Al-Luqman. Pertama, kiamat. Kita tak tahu bila kiamat. Kalau orang kata kiamat 2017, nipu. Kiamat 2020, nipu. Sebaik-baik Nabi aku, sealim-alim Nabi aku, secinta-cinta Allah pada Nabi aku, dia tak cerita Nabi kenal Nabi aku ni kiamat bila nak mari. Orang kafir boleh kata gitu. Nabi kita ni kalau nak tahu, Tuhan nak beritahu rahsia kiamat bila, dia beritahu Nabi dulu awal-awal tuan-tuan, sebelum kita. Sebab tu kiamat tak tahu bila. Supaya orang mati tak adilah. Mati kita tak tahu bila mati. Dah. Tak semestinya sakit tu mati, dah. Tapi biasa sakit itulah mati lah. Tapi ada saya ubah seorang tu, memang doktor kata memang beratlah, buat balik lah, tak boleh apa dah dia ni. Ada. Tapi doa anak-anak tuan-tuan, doa solat hajat anak-anak. Dah 2 tahun dah. Yang saya pergi rawat dia di hospital tu kerana nazak. Ni saya rawat dia kerana dia dah macam itulah lah. Koma, apa bukan koma, stroke. Tak boleh nak cakap, tak boleh apa. Tapi saya pergi merawat dia minggu lepas. Saya cakap, maksud kena dok saya ni. Kalau maksud kena pejam mata, dia kena. Dia stroke, dia kena. Dah. Dulu doktor kata tak ada harapan, mati dah. Makna sakit tak semestinya mati. Orang hidup macam kita mati. Kiamat bila mari, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, hujan turun. Kita yang tahu hujan sudah turun. Pak dicium, hujan dah. Tak kena tak hidup, hujan dah. Nak hujan dah. Kita tak tahu bila hujan turun. Yang kita tahu hujan sudah turun. Itu je. Wa ya'lamu ma fil arham, kita tak tahu apa ada dalam rahim orang perempuan. Yang kita tahu adalah baby nanti, anak nanti, apa nanti. Sebenar dalam rahim tu kita tak tahu apa yang sebenar. Kita tengok dengan mikrofon pula dah. Scan tengok anak apa semua, tapi kita tak tahu hakikat anak tu. Walaupun dia duduk dalam air tuban, tapi kita tak tahu. Tengok baby, hebat Allah, duduk dalam perut mak, dalam air. Hak mak dia makan, hak tu dia makan. Bila keluar saja daripada rahim ibu, kita ambil budak tu, rendam dalam air, hidup ataupun mati. Mati tuan-tuan, tak di budak tu dalam air. Ini rahsia Allah. Hak lain daripada tu kita tak tahu rahsia Allah. Sebab tu isteri kita ni lebih melekat dengan kita. Dia ada rahim. Nah, rahim, satu rahim yang ada dalam rahim orang perempuan. Malaikat tu jaga rahim orang. Bila masuk air mani, malaikat sambut. Ya Allah, hidup ke tak hidup? Kalau Allah kata tak hidup, dia masukkan air mani tadi ke dalam
rahim yang berdarah. Rahim yang berdarah ni mana dia keluar sekali dengan haid dan sebagainya. Kalau jadi, ya Allah, kalau jadi lelaki ke perempuan, amal ke, untung baik, untung jahat, kematian ke, engkau tengok di Lauh Mahfuz. Jadi dulu. Masuk dulu. 140 hari baru Allah tiupkan dulu. Ini kita cerita semula. Lebih dah ni waktu. Biasa tempat lain pukul 9 lebih nanti dia bayar GST. Ada. Tapi kan dah lewat ni, tak apalah, kita free lah malam ni. Tak bayar lah GST, biar saya yang sedih bayar. Oh, faham, tak faham sudahlah. Kita mengaji ni, saya ni baru beberapa bulan dengan tuan-tuan. Tapi macam ni lah saya mengajar. Orang lain dah tahu belakang dah. Lebih pada pukul 9 GST selalu. Ada satu surau dia jual ke saya. Ustaz, kalau lebih pada pukul 9 tak ada sampul. Kena berhenti. 8 kena berhenti. Takut sampul tak ada. Aduh, gurau. Kita gurau-gurau je tuan-tuan. Hilang mengantuk. Kalau tak gurau, tuan-tuan mengantuk. Hak gurau pun tuan-tuan tidur, lagilah tak gurau. Berat anak murid. Okay, saya nak habis ini. Dan menurunkan air hujan, saya sambung bulan depan lah yang rahsia Allah tu. Maka dengan air itu ia akan mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Kerana itu janganlah kamu jadikan bagi Allah andada sekutu. Sama Tuhan dengan makhluk. Andadan, karena sekutu, padahal Allah kamu mengetahui. Maknanya jangan kita mengambil makhluk-makhluk lain sebagai andada, sebagai sekutu-sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung setakat tu, insyaallah kita sambung bulan Ramadan, kita tazkirah lah. Lepas Ramadan tu kita puasa 6 pula, Syawal pula. Lepas Syawal tu Zulkaidah, nak tahu pergi haji pula. Zulhijjah pun Zulhijjah. Lepas Zulkaidah tu kita nak tunggu orang balik haji. Jadi lama lagi lah nak mengaji tu. Lepas Zulkaidah tu Zulkarnain, tak mengaji lah kita. Ada dengan alasan, berbagai-bagai alasan, maka tak ada lah mengaji. Ada Ramadan pun tak nak mengaji, marah ke mengaji, tazkirah dan sebagainya. Ada tazkirah, adalah. Tuan-tuan nak buat tazkirah 10 minit pun tak apa. Sini buat tazkirah masa mana, cik? Selepas tak? Sebelum? Seperti terawih. Pak. Kalau tuan-tuan buat lepas maghrib, saya boleh berlari tempat lain. 2 tazkirah. Saya tak nak ada 2 tazkirah ni tuan-tuan. Letih. Pertama letih, keduanya kadang-kadang saya terlupa semayang tarawih. Balik-balik ke rumah, Allah penat tertidur. Isteri ingat kita sudah semayang tarawih. Bangun kala baru teringat, bangun sahur. Lah, aku tak semayang tarawih. Semayanglah tarawih kitanya. Mudahlah semayang tarawih ni, baca Fatihah rokok. Cukup dengan lapar, selesailah. Masuk satu lagi witir. Sunnah Nabi jangan tuan-tuan buat 8 saja. Sunnah Nabi sekali dengan witir. Tu baru sunnah. Kalau tuan-tuan balik buat 8, kenapa ni buat 8 ni witir mana? Witir kat rumah. Alim tu. Witir buat kat rumah tak pernah buat, nak balik buat kat rumah. Mu balik rumah tidur dah, aku tahu dah. Tak buat witir. Buat sunnah Nabi, buat sekali dengan tu imam. Dia mau balik rumah tidur, nak bangun tajuk, nak buat apa, buat sekali lagi, tak ada masalah. Nak buat lagi witir, buat lagi. Semayalah setakat mana tuan-tuan nak semaya. Lagilah Allah bagi pahala. Masalah batal atau tak batal tu tak usah cara. Yang pentingnya kita boleh buat amalan-amalan yang disuruh oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di luar sana tu barang-barang saya ada ubat gigi minyak zaitun. Selagi saya ulang, ubat gigi minyak zaitun yang pertama di Malaysia dan pertama dalam dunia. Yang orang buat ubat gigi yang tak ada campuran dan adunan minyak zaitun. Saya masa saya ngaji di Universiti Melaya, saya balik ngaji daripada Mesir, saya sambung di Universiti Melaya. Masa tu pengajian saya, pengajian Usuluddin, pengajian Al-Quran dan Sunnah. Kebetulan kita tengok watin wa zaitun. Saya tengok mengapa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Mengapa Allah tidak bersumpah wal kerdasi, wal petai, wal jeringi. Nah, tidak dengan buah-buah yang lain, tapi buah tin dan buah zaitun. Saya carilah khasiat buah zaitun tu, minyak zaitun dan sebagainya, memang khasiat yang sangat hebat. Banyak. Saya nak cari satu lagi, jumpa pelik.
Dia kata minyak zaitun ini juga adalah untuk baik untuk gigi dan gusi. Allah tuan-tuan, minta masyarakat lah, minta maaf lah deh. Kita